wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Siaran 10 Mac 2020. InsyaAllah kami akan terus menemani anda dengan satu lagi topik yang cukup menarik, kan? Biasalah kalau hari Selasa ni, mungkin ramai juga yang ternanti-nantikan apakah variasi menu yang bakal kami kongsikan kepada anda. Dan hari ini menu yang kita kongsikan menu yang cukup dekat dengan diri kita semua. Seperti yang telah kami janjikan semalam, bahawa kami akan bawakan masakan kari untuk anda semua pada hari ini. Pelbagai jenis kari, kari kepala ikan, mie kari dan banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, Fiza, ada satu yang ingin kita kongsikan. Tapi sebelum itu, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda seluruh rakyat Malaysia, khususnya penonton wanita hari ini. Penantian lebih kurang 2 minggu untuk mengetahui siapakah barisan kabinet baharu yang bakal turut sama menerajui negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-8, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah pun terjawab pada jam 5 petang semalam apabila barisan kabinet baharu ini telah pun diumumkan. Yang mana kalau dapat kita lihat, banyak juga portfolio ini yang turut dipegang oleh wanita. Dan ternyata pengiktirafan terus diberikan kepada wanita di dalam bidang kepimpinan dan juga menerajui portfolio masing-masing. Jadi kami di Wanita hari ini mengucapkan tahniah dan selamat berjaya kepada Menteri dan Timbalan Menteri Wanita yang memegang portfolio masing-masing. Apa kata kita saksikan sedikit bingkisan yang telah pun sempat disediakan ini. Silakan. Memberikan kepercayaan kepada saya untuk menamakan anggota jemaah menteri baru yang akan saya umumkan pada hari ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pelantikan barisan jemaah kabinet baharu. Pelantikan ini merupakan satu citra baharu yang memenuhi aspirasi rakyat. Barisan kabinet dianggotai oleh tokoh-tokoh politik yang berpengalaman, golongan teknokrat dan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Pembentukan 26 kementerian termasuk 4 menteri kanan yang akan membantunya menyelaras hal ehwal kabinet menggantikan peranan timbalan Perdana Menteri. Daripada 26 kementerian, 5 portfolio diterajui oleh golongan wanita, iaitu Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Wanita dan Keluarga, Datuk Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara. Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan adalah kementerian yang diterajui pemimpin wanita buat pertama kalinya. Selain itu, seramai 4 lagi wanita dilantik sebagai timbalan menteri. Antaranya Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Datuk Wiramas Ermiyati Samsudin, Datin Masturaya Zaid dan Datuk Hanifah Hajar Taib. Menerusi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyatakan pembentukan kabinet ini mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa Malaysia ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Semoga tugas yang digalas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua barisan menteri-menteri kabinet baharu yang turut sama akan menerajui negara. Alhamdulillah. Dan kita terus kongsikan variasi menu masakan kita hari ini. Ya Allah, tuanku, menariknya. Wanita hari ini akan memimpin variasi menu masakan kari. Okey, tapi hari ini kita akan kongsikan cukup menarik. Mungkin pelbagai persoalan macam saya yang tahu makan saja tapi tak tahu masak. Mungkin saya nak bertanya macam mana green curry itu dibuat. Kari hijau tu. Kita nampak kari yang merah ni semua kan. Tapi kenapa dia warna hijau Kenapa dia warna hijau? Juga Okey, dan kemudian adakah beza kalau kita masak masakan ikan, daging, masakan laut dan sebagai ayam, kita gunakan kari yang berbeza-beza dan mengapa? Okey, saya pula Farin, kalau cakap tentang kari ini mungkin memang masakan yang saya kira kalau ramai dalam kalangan kita penonton-penonton kat rumah ni, ini mungkin masakan yang wajib mereka selalu masak lah. Seminggu sekali ke kan, sebulan 2-3 kali ke. Tapi kalau macam saya sendiri pula, saya baru beberapa tahun ni sahaja belajar makan kari kepala ikan.
Itu pun Oh, sebab kari kebalikan je lah. itu pun Okey. sebab duduk kat wanita hari ini. Oh, okey. Yang jadi ini yang lain-lain ni saya tak kepalikan berminat. jenahak ni. Sedap ni. Dan satu lagi, Lagi apa, fakta Oscar? siapa nak mengata saya mengatalah. Tapi tadi penerbit kita Rina baru beritahu pada saya, Fajri ni sebenarnya gunakan rempah kari. Saya ingat selama ni Fajri ni memang menunya tersendiri. Rupanya menggunakan rempah kari. Ini jujur je ni tu. Bukan itu saja. Dia kata ikan yang digoreng dengan rempah kari ni pun sedap. Dia dah rasa. Awas dia. Okey, sebenarnya kita nak kongsikan banyak lagi kepada anda penonton. Kalau anda nak rakam, anda boleh rakam. Anda nak Silakan. salin, anda boleh salin. Sediakan pen dan juga kertas. Kerana kami nak terus kongsikan pelbagai variasi menu dan juga tips-tips menarik untuk perkongsian anda selama 1 jam ini. Jadi teruskan bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Masih lagi nak membincangkan, nak berkongsi kepada anda antara variasi tips dan juga menu masakan berasaskan kari. Di resepi pertama ini saya bersama dengan Chef Wan Mustafa Kamal Wan Muhammad daripada Rong Seri Bangi nak berkongsi resepi menu green curry Thailand. Apa khabar, Chef? Alhamdulillah sihat. Okey, Chef. Mungkin boleh kongsikanlah sambil-sambil kita buat, sambil-sambil kita kongsikan kepada penonton kita kan. Dari mana asalnya green curry ni? Memang Malaysia ke ataupun luar Malaysia? Okey, green curry ni asal daripada Thailand. Dia mula dikenalkan pada tahun 1908. Okey. So dikomersialkan sehingga ke hari inilah. Okey, So, bahan-bahan yang kita perlukan, Chef? bahan-bahannya memang kita ada banyak bahan-bahan dekat sini. Antaranya memang ada lada hitam. Apa nama ni? Ketumbar. Rempah ketumbar, lada putih, jintan, bawang putih, cili hijau, serai, kunyit, daun limau purut, Okey. lengkuas, akar daun ketumbar. Okey. So ketumbar kita tak ambil dia punya ni, kita ambil dia punya akar saja. Kalau masakan Thailand memang banyak menggunakan akar daun ketumbar kan? Okey. So ni daun basil, Okey. shallot bawang putih, bukan bawang merah Thailand. Bawang ros orang panggil orang Melayu Bawang, panggil. bukan bawang ros. Bawang Kalau kecil. bawang ros, bawang daripada Thailand. Okey. Memang benda ni kena beli dekat Thailand aja. Kena beli kat Thailand je? Ya. Oh, okey, kat sini okey, susah okey. nak dapat. Okey. Lepas tu kulit limau purut dengan belacan lah. Okey. Kemudian bahan-bahan ni apa yang kita lakukan? Kita Okey, kisar so ke? bahan-bahan ni kita akan tumbuk. Kisar tak jadi. Oh, Sebab bila okey. kita kisar, Kita dia akan tunjuk jadi sikit, Chef, berair. ya? Okey. So dekat sini kita akan tumbuk satu persatu. Satu, kemudian kita tumbuklah. Okey. Okey, sambil-sambil tu selepas kita dah tumbuk tu, Chef, apakah hasilnya yang boleh kita kongsikan kepada Okey, bila penonton? kita tumbuk dia akan jadi macam ni. Rempah dia kering, dia tidak berair. Saya tolong tumbuk, Chef tunjuk kat penonton Ya. Okey. Macam mana tu, Chef? Okey, kenapa kita perlukan dia tidak berair? Sebab bila kita berair, dia keluar air, dia akan jadi rasa dia akan jadi lain. Dia akan mengubah rasa dia lah. Sebab traditional Thai dia memang dia tak ada air, dia akan ambil jus daripada bahan-bahan tu sendiri. Sebab tu kita kena tumbuk lah kan. Tapi Ya. sekarang pun ada juga jual penyisal yang tak ada air tu kan. Tak jadi. Tak jadi juga. tak Oi, jadi. susah betul macam tu Okey, Chef. Selain daripada tu, kita nak tahulah juga sebab nama dia green curry kan. Ya. Tadi kawan saya Fahrin tanya, kenapa green curry ni nama dia green curry? Apa yang menjadikan dia warna green? Okey, green curry ni kalau bahasa Thailand kita panggil Keng Kiao Wan. Wow, Chef Keng Thailand Kiao ke? Wan. Tidak belajar di sana. Okey. So hijau ni datang daripada cili hijau, daun limau purut dan daun basil. Oh, okey. Daripada perempuan, daripada cili hijau, daun limau purut dan juga daun basil ni lah. Ya. Okey, kemudian terus kita tunjukkan cara untuk membuat green curry. Cara nak buat green curry bila rempah ni dah siap, Okey. dia jadi cukup mudah. Alright. Yang pertama, kita ambilkan air, air biasa pun boleh. Masukkan seafood. Kalau okey. kita nak seafood lah, kalau nak letak Ayam, daging boleh lah. Ayam, daging pun boleh juga lah. Ya. Tapi tadi Chef, mungkin penonton tak sempat tahu, tapi kita sempat berborak kan. Saya bertanya kepada Chef, air apa yang Chef letakkan di dalam periuk ni? Bukan air biasa. Mungkin Chef boleh Dia kongsikan. kalau yang saya punya ni memang air ni kita ambil daripada air tulang ayam. Okey, air tulang ayam. Air rebusan tulang ayam. Air rebusan tulang ayam dicampur dengan rempah-rempah macam halia, lengkuas dengan serai sedikit lah. Okey, tapi saya tanya juga tadi kat Chef, Chef kalau kat rumah boleh ke pakai cube ayam? Chef kata tak boleh. Kenapa Chef? Kalau cube ayam, rasa dia akan berbeza jauh. Okey. Sebab cube ayam tak sama dengan air rebusan ayam tu sendiri. Stok ayam tu kita kena buat lah. Tak sama. Macam kita nak rebus ayam, buat nasi ayam Kalau ke, Chef? macam hampir lebih kurang lah. Tapi kalau macam kat rumah, kalau nak masak senang saja. Kalau kita nak masak ayam, Okey. so air rebusan ayam tu akan jadi dalam ni. Okey, so tak perlu buat kalau bahan dia dua kali ayam lah. Kalau bahan dia ayam Kalau lah. bahan dia seafood kita kena buat lain lah. Boleh juga tak buat, tetapi sebaik-baiknya
ambil air stok. Oh, dah dapat rasa sama yang kit Ya, tu. baru Okey. dapat rasa dia punya. Apa yang perlu kita lakukan seterusnya? So okey, yang ini kita cuma masukkan seafood Aha. kan, agak-agak dia dah mendidih dan kita masukkan bahan-bahan seperti daun basil. Masuk juga lagi? Ya. Okey. Ini daun basil. Kemudian kita ambilkan dia punya daun ketumbar yang dia punya apa ni? Daun lah. Daun saja. okey. Tak perlu lagi. Alright. Kemudian masukkan sedikit Bawang. bawang holland Aha. kan, dan terung hijau. Ini pun susah nak cari juga kan Ini kadang-kadang. senang, banyak kat pasaran. Ada? Banyak. Oh, ya. okey. Kemudian letaklah apa namanya, tunggu dia mendidih. Kemudian kita letak paste yang kita buat tadi. Okey, kita letak paste. Okey, sedikit chef, saja. selalunya kebiasaannya green curry ini sesuai dimakan dengan nasi ke ataupun dimakan dengan mi ataupun mihun, chef? Kalau sup macam ini untuk makan dengan nasi putih saja. Okey, Kalau nasi dengan putih mi, saja? Ya. Kalau dengan mi okey. apa dia tak berapa sesuai. Okey. Kecuali kita buat nasi goreng. Paste yang sama kita boleh buat nasi goreng green curry. Oh, ya ke? Ya. Okey. Kita nak biarkan dulu sementara ni. Kita Ya, ya. jalan sikit ke sana. Okey. Sebab sambil kita nak tunggu dia mendidih kan, chef kan? Kita lihat di sini, chef juga ada turut menyediakan nasi goreng. Ya, ini nasi green goreng curry. green curry. Okey, apa keistimewaannya, chef? Nasi goreng green curry ni dari istimewanya dari segi rasa dia sendiri. Oh, Mana okey. rasa dia tak sama dengan nasi goreng lain. okey. Dia agak rasa berlemak dan tidak pedas sangat. Itu yang menarik lah. Dah Okey. sesuai dengan nama dia lah tadi, Keng Kiao Wan tadi. Sebenarnya Keng Kiao tu adalah green curry, Wan tu adalah manis. Okey, King Kiao Wan. Okey. ya. Chef, mungkin boleh kongsikan juga kalau di restoran chef ni apa antara lain menu masakan yang ada? Okey, kalau menu masakan green curry saja kita datangkan dengan satu package yang begini. Oh. Ini dinamakan kanto. Oh, ini green curry-nya lah. Ini green curry. Aha. So ini adalah satu set kanto. Aha. Ya. So dalam ni ada pelbagai lauk-lauk lain yang untuk makan yang sesuai Orang dengan dia kata lah. go dia lah kan? Ya, Ini apa, betul. chef? Yang ini sambal telur. Oh, okey. Yang ini ayam masak arung seri. Yang ini sayur dengan dua sayur. Okey. Dengan satu starter lah. Okey. Dengan ulam tengah sambal belacan. Sambal belacan pula kan. Okey, Ya, ya. kita pusingkan ya. Tolong lap ya air liur tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, chef. Ya. Mungkin chef boleh kongsikanlah juga kan Facebook ke Instagram ke ataupun Ya. lokasi restoran chef sendiri. Saya berlokasi di Kajang. Okey. Di area Sungai Ramal Dalam. Ya, sebelum ni di Johor sudah 16 tahun, 4 tahun di Kajang. Ya, sudah Okey. 20 tahun dah buat green curry ni. Padan lah kalau orang kata kan tengok rupa green curry ni pun dah menarik. Kalau tadi yang menu kita nak kongsikan adalah menu seafood, tapi ini mungkin menu yang berbeza ke? Ini daging. Yang ini chef? daging. Okey. Daging. Apa keistimewaan rasa daging ni? Istimewanya kalau orang suka daging lah, kalau seafood Tapi lah. rasa Tapi dari kuahnya segi sama? rasa sama. Oh, okey. rasa sama. Ini tips yang diberikan oleh chef sendiri. Maknanya bahan asas itu sama, tapi mungkin chef kalau orang macam tadi saya cakap kan renyahnya nak kena tumbuk nak kena Ya. macam mana? Boleh ke masak sendiri kat rumah macam mana? Boleh masak sendiri, mana buatlah dia punya rempah Paste, tu sendiri ataupun ada yang dah ready pun ada. Oh, boleh kita jugalah. sediakan Ada yang dah untuk ready lah. ya. Okey. Tak apa chef, kita sambil-sambil nak masukkan santan. Kita masukkan santan ke? Ya. Masukkan santan, nak tunggu siap seafood green curry untuk kita kongsikan di hujung nanti. Kawan saya kat sebelah tu ketung-ketang potong kepala ikan ke katanya. Silakan Farid. Jangan, memang ini bukan sembarang kepala ikan. Ini adalah dari Diwaris Recipe. Saya bersama dengan Cik Ahmad Tarmizi Khalid ataupun saya panggilkan Cik Mi saja, dibantu oleh Laila. Okey, baik, saya dah bertanya tadi proses keseluruhan untuk menyiapkan kari kepala ikan ni kira-kira 30 minit. Jadi kita dah mulakan lebih awal. Silakan Cik Mi mengenai kari kepala ikan merah yang akan kita buat pada hari ini. Silakan. Okey, mula kita tumis bahan-bahan seperti halba campur, bawang putih, bawang merah, halia, cili kering. Kita tumis Dan sampai ini yang telah kita tumiskan lebih awal tadi Okey, tumis awal, bagi dia pecah minyak. Okey, lepas tu kita masukkan ini paste yang kita orang buat sendiri. Inilah selalu yang kita nanti-nantikan keistimewaan yang membezakan kari mereka dengan yang lain. Sila ceritakan. Cik Mi. Okey, tentang Ini, paste ni. Dia cili giling. Lepas tu paste ni memang dimasak betul-betul masak. Memang lama. Kita orang masak dia dalam hampir 2 jam lah. Pasal kita orang masak pun banyak. Kita orang buat banyak-banyak. Itu yang betul-betul istimewa dia. Semua dalam ada bahan-bahan dia semua. Mana kita orang masak dia cukup
cukup masak sebati. Okey, bermakna saya juga difahamkan sambil-sambil kita nak buat tumisan ataupun kuah kari dekat situ. Di sana juga di waris resepi ni bukan saja kita ada kari kepala ikan merah, ikan jenahak dan juga ayam, daging serta pelbagai lagi. So kita nak tanya, bila ada paste istimewa dan unik ni, adakah setiap paste ini berbeza mengikut kepada ramuannya? Maksud saya bahan-bahannya, ikan, daging, Ya, ayam semua. berbeza. Aha. Macam kambing lain, ayam lain. Untuk kepala macam paste ni memang khas untuk kepala ikan. Okey. Kepala ikan sahaja. Baik. Ah. Agaknya mungkin kalau boleh diceritakan kalau bukan rahsia lah. Okey. Kenapa kena berbeza-beza mengikut kepada bahan tu? Sukatan dengan rempah dia. Macam kambing kita mesti ada kayu manis, bunga lawang. Macam untuk kari kepala ikan dia tak ada. Kita orang memang tak pakai. Kita hanya herba campur. Okey. Ini rempah dia. Jadi herba campur ni lah untuk ikan. Antara campurannya kalau tak kisah kita kongsikan. Dalam dia jintan manis, jintan halus, biji sawi, herba. Dia Sambil itu juga. Okey, bila kita cakap kadang-kadang orang bila buat kari ataupun makanan yang berkuah ni, macam ikan ni biasanya digoreng terlebih dahulu. Tapi mungkin kalau pada Cik Mi ada tips anda, silakan. Okey, tips dia kalau kita biasa orang masak hancur kan. Kalau kita tak nak hancur, kita jangan masukkan kepala ikan tu waktu kuah tu belum betul-betul mendidih. Okey. Kita perlu kuah tu betul-betul dah mendidih baru kita masuk. Jadi dia cepat masak, kita pun boleh keluar. Dan dia bila angkat tu pun elok Lagi. boleh. Dia tak pecah, tak patah. Okey. Baik, mungkin kalau dah mula dah terliur dah tengok kari kepala ikan ni kat mana boleh mencari dan berapa variasi harganya? Okey. Untuk lokasi restoran kami di Persiaran Jubli Perak, Batu 3 Shah Alam. Okey, kalau boleh waste di Waris Resepi. FB kami di Waris Resepi, IG di Waris Resepi. Semua info boleh ada kat situ. Untuk harga mengikut saiz, serendah RM25 ke RM80. Waktu operasi tu pukul 6.30 pagi, 4.30 petang. Okey, secara ringkasnya itu dia mungkin kita dah tahu dah tempat nak cek, tapi ada satu lagi soal. Bila kari ni dia cukup sinonim Cik Mi dengan mamak sebenarnya. Kan. Okay. Jadi macam mana kita nak kata kira kari Melayu kita ada kari di waris resepi ni? Perbezaannya satu, mamak ni memang tak ada santan lah. Okey, kita ada santan. Kita ada santan. Lepas tu yang membezakan kari kami, 5 jenis kepala ikan kita orang masak sekali jadikan satu. Itu membezakan kuah kami dengan kari kepala ikan lain. Bermakna orang cakap bila kata kuah tu bila bercampur air manis ikan semua dalam satu periuk tu itu yang membezakanlah di luar itu membezakan. Okey. Baik, dah kalau kita lihat sekarang di dalam periuk ni dah mula dimasukkan airnya, telah siap tumisan tadi dan kemudian kita akan masukkan ikan di kalau bila dah kuah tu dah cukup. Dan tempoh masak tu berapa lama tu? Kalau dari mula macam ni lebih kurang 30 minit lah. Lebih kurang. Tapi kalau kuah tu kita dah didihkan, kita masuk kepala ikan, kalau bersaiz macam ni lebih kurang 20 minit tak sampai lah. Anggaran lebih kurang lah. Dan antara proses terakhir barulah dah mendidih apa semua ikan dah mula nak masak, baru kita masukkan sayur-sayuran, tomato, bendi dan terung ni. Okey, satu lagi tips yang mungkin penonton-penonton kita ingin terus tahulah ialah macam mana kita nak pastikan kari ni boleh tahan lama. Lebih-lebih lagi kita ada gunakan santan ni. Masak dia lah. Kita perlu macam itulah saya paste dia memang kita masak betul-betul masak. Biasanya santan dengan paste ni yang membuatkan cepat basi lah. Jadi paste ni kita kena tumis dia betul-betul masak. Okey. Betul masak. Maknanya peranan paste ni membezakan ketahanan tu juga Ya. Lepas tu bila masuk santan kena betul-betul mendidih. Okey. Kalau betul cukup masak semua, kalau kita tak masukkan dalam tempat seperti freezer apa, kalau kita masak tengah hari ni, pagi besok pun tak basi lagi kalau duduk kat luar. Baik, dan kalau kita nak okey, dan kalau kita lihat ni bila dah betul-betul mendidih baru kita masukkan kari kepala ikan tu Okey, mungkin kalau dah sedang-sedang elok mungkin kita boleh masukkannya, mungkin penonton nak tengok. Silakan. Okey. Sekali lagi, Cik Mi, apa IG-nya kalau mereka nak tahu?
IG dia Diwaris Resepi. Diwaris DWAREES Ya. Resepi. Okey, dan di sana kita ada apa menu antara menu-menunya? Silakan. Okay. Kalau untuk kepala ikan, kami ada kepala merah, kepala jenahak, kepala kerapu, kepala tenggiri dan kepala mayong. Sedap tu. Okey. Jadi kalau nak cari dia punya orang kata landmark dia gambarnya di Batu Tiga tu depan Kelang Gula. Depan Kelang Gula Saya sebut Kelang Gula tu mesti orang ramai tahu. Okey, baiklah. Itu dia nanti bila dah mendidih, kepala ikan telah pun dimasukkan. Di penghujung nanti kita akan kembali bersama Cik Mi untuk kita rasa kari kepala ikan. Tapi selesai dengan ikan, kita akan bersama pula dengan ketam dan pizza. Okey, Farin, kalau cakap tentang kari ni, kebiasaannya kita akan bayangkan masakan kari ni yang berkuah. Tapi hari ini istimewa bersama dengan Raja Fatin Ajrina daripada Kak Tin's Kitchen bersama dengan juga Puan Pah, ibunya, nak kongsikan satu menu istimewa. Menu apa tu, Fatin? Hari ini kita nak share dengan semua penonton wanita hari ini ketam goreng kari. Ada goreng dia bukan kuah. Okey, sesuatu yang menarik sebab kadang-kadang orang suka makan kari tapi tak suka lauk tu basah berkuah kan? Betul. Ini resepnya. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan sambil ibunya terus tunjukkan? Okey, biasalah 3 sekawan. Okey, kayu manis, okey, bunga lawang, okey. Tumis bagi dia naik bau. Okey. Kemudian kita masukkan kisaran halia dan bawang putih. Okey, macam bahan nak buat kuah kari jugalah lebih kurang Memang betul. Okey. Perbezaannya dekat sini adalah kita punya rempah kari yang kita guna, kita tak letak air banyak. Oh, okey. So dia just untuk orang kata melarutkan serbuk rempah tu tadi. Allah tuanku, wanginya bau. Kan? Okey. Tips di sini Fiza, nak masak ni dia kena guna daun kari ni waktu menumis macam ni. And then bagi dia tumis betul-betul garingnya. Daun tu sampai bau, naik bau, baru kita masukkan rempah ni. Okey. Tapi nak tanyalah juga dekat Atin ni kan, macam mana Atin dapat inspirasi untuk buat menu ketam goreng kari ni? Okey, kalau tanya inspirasi ni sebenarnya Fiza, Kak Tin ni jenis makan macam Fiza kata tak suka berkuah. Kalau boleh santan tu tak payah ada lah. Sebab kita suka kan pekat-pekat dengan nasi panas-panas. Macam tu Kak Tin punya style makan. Walah, orang kata kan. So, okey, kalau tengok dari sini perhatikan kalau kita tumis rempah ni, kita bagi dia tumis apa orang kata naik minyak, pecah minyak baru kita boleh masukkan ketam. So kalau you nak kalau macam ni terus masuk ketam kan dia tak lah orang kata. Okey. So maknanya kita tunggulah lebih kurang sampai dia garing tu, seminit 2 minit tu baru kita masukkan. Ni macam kalau kita air pun dimasukkan sedikit kan atau bagaimana? Air letak sikit untuk orang kata bagi masak rempah tu. Okey, sementara nak tunggu lebih kurang 30 saat lagi untuk kita pastikan kari kita tu masak. Sambil-sambil tu bawang juga digunakan ya? Ya, bawang ni untuk orang kata perhiasan dia lah. Orang kata pelengkap gaya. Okey. Nak present bagi cantik gitu. Okey, tapi bagi mereka yang macam mungkin mengikuti Kak Tin's Kitchen ni, mungkin Atin boleh kongsikan juga selain daripada menu ketam, ada juga menu sotong dan juga udang. Adakah ini menu yang sama atau bagaimana? Beza. Kalau ikut tema kita hari ini berasaskan kari ni, dia sebenarnya kalau you tengok menu yang kicap berempah, sebenarnya dia kari je Fiza dalam tu. Dia letak kari juga letak kari dengan kicap. Okey, macam ni lah ni. Macam ni contoh, sotong kicap berempah. Okey. Yang ini pun udang goreng berempah yang mana kita gunakan sama lebih kurang konsepnya sama cara masak, cuma kita guna udang. Okey, kiranya bahan asasnya tetaplah menggunakan rempah kari. Betul. Okey, nak tanya sekali lagi kepada Atin. Tadi Atin cakap tentang penggunaan rempah kari. Okeylah, zaman sekarang ni kita tak kuasa nak menggiling, betul. nak menumbuk kan, tapi kita beli yang instant. Saja. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok di pasar raya tu, kalau nak masak kari dia ada rempah kari seafood, nak masak daging rempah kari daging. Tapi kalau Atin pula, adakah Atin menggunakan sebegitu ataupun ada rahsia lain? Dia ikut selera orang tau Fiza. Dia kalau jenis suka kari yang tak pekat sangat, dia pakai yang seafood. Kalau macam Kak Atin suka yang pekat tu, so Kak Atin pakai yang biasa untuk rempah daging dan ayam. Okey, campurkanlah. Bagi rasa tu sedap. Betul. Okey, sekarang ni Kak Tin punya preference lah. Orang kata lain orang lain cara masaknya kan. Okey, tadi ibu dah masukkan apa tu? Okey, kita masukkan ketam. Okey, kalau you perasan tadi kita dah letak air sikit kan. Fungsi air tu tadi untuk membantu serapan dekat ketam ni. So jangan banyak-banyak sangat. Kalau you tengok sekarang perhatikan dia punya rempah pun dah kering dah. So kalau macam ni kita gaul rata, kejap lagi tutup, dalam 5 minit macam tu dah boleh siap hidang. Okey, sambil kita nak tunggu ketam kita tu masak rempah-rempah kari tu terus menyerap. Dan tadi Atin dah kongsikan tentang resipi sotong dan juga udang. Selain daripada tu, bagi penonton-penonton yang nak mengikuti perkembangan ataupun menu-menu lain di Kak Tin's Kitchen ni, apa masakan-masakan lain yang turut disediakan? Okey, so selain daripada masakan Melayu kita ni, Kak Tin pun ada sebenarnya Korean juga. Wow. Tim Kak Tin ada buat masakan Korean. Nyanyi sikit lagu Korea.
Tu nak macam bahasa Sunda nangis macam mana? Blackpink ke? Okey, apa dia kita ada? Kita ada Korean street food lah. Okay, Korean street food yang memang kita boleh dikatakan tim kita expert juga buat. Selain masakan Melayu dan catering kita pun accept Korean dan juga local cuisine juga. Okey, berapa lama masa yang diperlukan untuk kalau kita nak buat tempahan dan sebagainya? Kalau bawah 100 pack tu sehari sebelum pun kita okey lagi. Wah, ini yang kita nak ni, yang boleh express macam ni kan. Tapi kalau atas 100 pack ada kena pre-order. Pre-order gitu. Okey. Alright, tadi kita pun dah tengok ketam pun dah dimasukkan kan. Tapi ini juga antara mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton kita tips untuk kita orang kata cuci ketam ke, sebab kadang-kadang ketam ni ada bau sikit kan. Cara ada tak nak dikongsikan? Ini rahsia mak saya. Kak Apah kan dia kata kalau cuci ketam ni rendam dengan air beras. Rendam dengan air beras, cuci dengan air beras. Bagi hanya dia hilanglah, bagi hanya dia kurang sikit. Ini tips baru yang boleh mungkin kita guna pakai. Kadang-kadang kita tak tahu kan cara nak hilangkan bau. Lepas tu kat tangan pula luka-luka kopek ketam kan. Minta tolong orang kopek kan. Okey, mungkin Kak Tin boleh kongsikan sekali lagi di Kak Tin's Kitchen ini, apakah Facebook dan juga Instagramnya dan cara untuk menghubungi Kak Tin's Kitchen. Alright. So boleh follow Facebook page kami dan juga IG kami Instagram Kak Tin's Kitchen. Okey, nombor phone, kontak, location semua ada di IG kami. Boleh DM kalau perlukan perkhidmatan catering. Okey, nampaknya dah siap pun hasil ketam goreng kari kita ni. Memang baunya sangat-sangatlah sedap, rupanya pun sangat menarik. Tapi sambil-sambil kami nak menikmati dan merasai hasil masakan ketam ini, kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini pastikan terus bersama kami kerana kami nak kongsikan kepada anda antara resepi istimewa cara untuk membuat mi kari dan juga roti jala yang cukup-cukup istimewa. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita Hari ini. Saya bersama dengan Muhammad Ikmi Ahmad Maliki dari bukan dekat-dekat. Kita datangkan dari Temerloh Pahang daripada Port Ketagih, tapi jangan silap ini ketagihan kari ini. Okey, Ikmi dan dibantu oleh Fiza Okey, di hari ini yang kita akan buat ialah mi kari. Okey, jadi silakan ceritakan tentang bahan-bahan untuk mi kari di Port Ketagih ni. Macam biasalah bang, kalau mi kari kita kena ada 3 sekawan ni juga. Lawang, buah pelaga dan jintan manis. Kita juga ada kulit kayu manis, bawang yang dah siap dikisar, juga lada kering yang dah siap dikisar, dan juga rempah kari ni kita dan dah bancuh sikit dengan air. Okey, dan kita ada santan lah, santan pekat manis. Dan kesemua ni akan dicampurkan di dalam kuali itu untuk kita buat kuah karinya pula Betul. Okey, sambil-sambil tu juga untuk bahan-bahan itu kuahnya, tapi bahan-bahan untuk semangkuk mi kari ni. Okey, kita ada tahu pok ni Okey. Tahu pok ni orang kata memang kena ada dalam mi kari ni, wajib orang kata. Kenapa? Memang itulah bahan untuk mi kari untuk memaniskan dia. Ini bahan yang luar biasa sikit. Kita buat sendiri bahan ni. Ni yang panggil pucuk ikan ni. Okey, baik. Ini antara bahan-bahannya. Okey, tapi berbalik kepada kari kuah kari yang kita nak buat untuk mi kari kita ni. Okey, mungkin orang juga bertanya dan ingin tahu, dan saya sendiri pun sebenarnya nak tahu kari jenis apa yang digunakan, bukan jenamanya, tetapi orang kata kan macam tadilah berbalik kepada cerita kari ikan ke, ayam ke, daging ke. Semestinya kari ayam bang kita pakai. Tak kisahlah kari apa pun, yang penting kari ayam. Okey, katalah mungkin kalau satu hari nanti katalah kuah tu nak gunakan kari daging, boleh atau tak boleh? Boleh. Pun boleh juga. Adakah dia wajib disesuaikan? Okey, kalau katalah kita mi kari ayam, kena kuahnya kari ayam. Mi kari daging mungkin betul. Boleh. Kalau untuk daging pun boleh juga. Sama je rasa dia. Okay. Warna dia. Dan kalau kita lihat bahan-bahan yang dicampurkan ini, okey, berapa lama untuk kita siapkan kuah kari itu? Sekejap bang, tak sampai dalam lebih kurang dalam 30 minit saja. 30 minit saja dah boleh, kita boleh siap, boleh makan dah semuanya. Ni. Okey, kalau kita lihatlah daripada menu kita pada awal tadi, kita ada kari ikan, kari ketam dan sebagainya, itu yang biasa kalau kita tengok benda itu makan dengan nasi semua. Tapi ada tak perbezaan pembuatannya di antara kari yang kita nak makan dengan nasi ni dengan kari mi ni? Ada. Untuk ada. Okey, mungkin boleh ceritakan. Untuk mi kari ni dia berlemak sikit. Okey. Dan bila dia makan dengan nasi agak tak sesuai lah. Memang kena dengan mi saja. Dan kalau untuk mi, untuk nasi ni memang kita ada paste dia untuk nasi sendiri. Boras. Tapi yang kuah kari nasi ni sesuai makan dengan mi. Okey, dah alam kita bercerita mengenai Port Ketagih dan juga mi kari ni. Di sana juga ada nasi kari
Jadi nasi kari ini menggunakan kari yang berbeza lah dengan berbeza bang. Kita guna kari yang berbeza. Okey. Lepas tu bahan-bahan ni kita ada ikan masin sikit, kita ada kentang sikit dengan ayam seketul dan juga acar ni. Okey, dan seperti mana yang kita tengok sekarang ni, kalau dalam kuali tu sebanyak itu betul. Untuk memang semangkuk ataupun ini boleh makan lebih kurang dalam 2-3 orang boleh makan ni. 2-3 orang 3 orang boleh makan ini untuk. Okey, selalunya apa menu killer menu lah dekat Port Ketagih ni, orang selalu datang memang cari juga daripada jauh pun kat Temeloh ni. Biasanya orang akan makan mi kari lah, mi kari special lah terutamanya. Macam ni mi kari biasa. Kalau special kita letak ayam dalam tu. Paling utama sekali mi kari ni lah yang orang akan cari sekali. Okey, baik. Dan seperti mana kita tengok kembali kita beri tumpuan pada pembuatan kuah tu. Jadi prosesnya. Ni yang dah siap kita dah masuk lada kering. Lepas tu kita dah masukkan pula rempah kari yang dah siap dibancuh tadi. Okey, sajalah tanya. Katalah kekurangan rempah kayu manis tak ada, akan menjejaskan tak rasa tu? Akan menjejaskan rasa sikitlah. Okey, mungkin ramai dah bertanya dah, alamak sedap, mangkuknya sebesar ini. Mungkin berapa variasi harganya di sana? Mungkin ada beza ke? Ada yang special, ada yang biasa? Ada. Cuma yang macam ni, yang besar macam ni kita hanya RM6 sahaja kita jual. Okey. Kalau yang special tu kita jual RM8 sahaja. Alright. Kalau macam nasi kari ni berapa kan? Nasi kari ni RM6 juga kita jual. Biasanya orang akan order ayam tu double lah. Okey. Mungkin kalau betul lah boleh masukkan air, kita nak tengok ni kari ini disiram kat atas mi ni katanya. Boleh. Masukkan ayam pun boleh. Masukkan ayam dulu. Baik, okay, kita masukkan bahan yang seterusnya. Ni ayam yang kita perap dengan kunyit sikit. Okey, tadi saya sempat bertanya, kita ni tak tahu, kita kata mi ni kena masukkan ke sana ke? Tak. Ikmi kata tak. Okey, dah siap dekat sana dah siap nanti. Kuahnya akan disiram ke dalam mangkuk ni bersama bahan-bahannya. Okey. Sambil-sambil tu juga kat mana lokasi yang lebih tepat kalau mereka nak cari dan juga Instagramnya? Okey, kalau lokasi dia boleh Waze saja, dekat dalam Waze lah Mi Kari Ketagih. Lokasi dia Petronas Sempang 3, Batu 3 Songsang, Temeloh Pahang, belakang Petronas. Lepas tu kita punya IG Port Ketagih. Facebook juga Port Ketagih juga. Boleh search je dalam tu. Jadi senangnya cari Instagram Port Ketagih. Mungkin itu adalah antara proses-proses terakhir kita letak kari, garam dengan gula. Garam dan gula dan disembahkan air itu, dan di penghujung nanti kita akan masukkan ke dalam kuah bersama bahan-bahan yang telah disediakan ini. Baik, kita akan kembali lagi untuk melihat hasilnya di penghujung wanita hari ini nanti, tapi kita terus beralih kepada menu seterusnya iaitu roti jala. Silakan Fiza. Okey, macam-macam menu dah kita kongsikan. Kalau tadi mi kari, sekarang nak kongsikan antara satu lagi menu yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia, iaitu roti jala dengan kari. Tapi hari ini kita bersama dengan Nur Aryani Adriana ni nak kongsikan tentang menu kari dengan roti jala. Kari apa kita nak buat tengah hari ni? So, hari ni kita akan buat kari daging untuk dimakan bersama roti jala. Okey, tapi nak tahu lah juga kan, kari yang kita makan dengan nasi dan juga kari yang kita makan dengan roti jala ni, apa perbezaannya? Okey, so kalau kita makan nasi, sometimes kita suka dia cair-cair kan. So kita nak kari tu berkuah dia banyak. So tapi untuk roti jala, kita mestilah kari tu mesti pekat. So that bila kita makan dengan roti jala, dia melekat dekat roti jala tu. So pentingnya dia kena pekat, kuah dia baru sedap. Okey. Tapi kan tadi kalau sempat saya tengok kan, kalau orang lain tumis menggunakan minyak, tapi Aryani dengan pembantu tadi tumis menggunakan apa sebutan ni? Minyak sapi. Sapi. Betul. Kenapa tu? Kita kalau tak sikit tu, dia punya bau dia tu akan naik. Macam sekarang ni lah. Dia macam boleh rasa, boleh bau, dia naik kuat sikit bersama dengan daun kari dan juga bawang. Okey. Rempah kari yang digunakan pula, adakah rempah kari campuran ke ataupun khusus untuk rempah kari daging? Okey, tak. Untuk kari daging, kita guna kari daging saja. Tapi kita kena campur sikit dengan cili bom. Biar warna dia pun boleh ada kemerah-merahan sedikit. Lepas tu dia boleh rasa pedas sedikit kat situ. So kita campur. Saya yang silap. Tadi yang dimasukkan tu cili bom. Betul. Lepas ni batok. So lepas ni baru kita akan masukkan, bila dah naik minyak semua, baru kita akan masukkan rempah kari daging. Okey, kita masukkan rempah kari daging. Kita kena tunggu dia. Dah boleh masukkan sekarang ke? Okey, tapi kita nak tahu jugalah, selain daripada kari daging ni kan, kalaulah hidangan roti jala ni, apakah antara kari-kari lain yang sesuai untuk kita nikmati? Kita boleh juga buat dengan kari ayam, tapi biasanya yang orang order selalu dia suka dengan kari ayam lah, lagi senang untuk makan. Ayam pun semua orang pun boleh makan juga. Tapi kalau orang tu lebih suka kepada meat tu, kita boleh ambil kari daging ataupun kari telur. Kalau tak suka yang too heavy, tak nak berat sangat, kita boleh pergi ke kari telur juga. Okey, sambil kita nak tunggu rempah kita tu masak kan, kalau boleh kita tengok di sini, ada perbezaan warna antara kari, ini kari ayam kan yang nasi ni? Kari ayam dan juga kari telur. Kita guna sudu yang berbeza lah. Okey, apa
apa perbezaan dia? Sebab kalau kita tengok kari telur ni warnanya lebih sedikit kuning. Okey, dan banyak santan sikit ke macam mana? Okey, so untuk kari ayam, so kita ada kentang. So untuk kari ayam Nani letak kentang kat dalam. So dia meresap sikit kuah dia. Lepas tu dia akan lebih pekat. So macam untuk kari telur Nani cairkan sedikit, so lebihkan santan sedikit. So biar macam dia tak meresap sangat, dia cuma dengan telur saja. Oh, okey. Tapi kan kalau dari segi penggunaan santan tu lah pula kan, adakah sebenarnya boleh digantikan dengan bahan lain? Sebab kadang-kadang ada orang dia tak suka makan santan, dia takut kolesterol dan sebagainya. Tapi bolehkah digantikan dengan bahan lain? Boleh, kita boleh guna susu, cuma rasa lemak tu tak sesedaplah santan. Tapi kalau tidak nak gantikan dengan susu pun boleh juga. Okey. Sambil-sambil kita nak tunggu daging kita masak tu di sana, sebenarnya kita dah ada pun roti jala yang siap kat depan ni. Tapi kalau kita sempat, mungkin kita boleh juga tunjukkan cara untuk buat roti jala ni kan. Kita apalah kita tunjukkan roti jala yang dah siap ni. Okey, apakah bahan yang kita gunakan untuk tepung roti jala ni? Okey, so untuk roti jala yang betul-betul sedap dan lembut, kita perlukan sebenarnya susu dekat dalam kita punya tepung. Susu so, apa? bahan-bahan ni kita pakai susu full cream. Inilah resepi nenek saya, memang jangan pakai air sahaja. Kalau air sahaja dia cepat keras. Batu blender ke? Yes, kita kena blend. Kena dulu, zaman dulu nenek saya kita tapis. Masa tak tahu nak gunakan blender. So sekarang kita gunakan blender, penting kita mesti ada telur dan susu full cream tu biar dia naik lemak dan lembut, dia boleh tahan lama. Okey. Dan sambil-sambil tu kan kita juga nak tengoklah kan. Kalau boleh tunjuk tak sikit area ni. So untuk kita buat roti jala yang betul-betul sedap, kita mesti juga ada minyak sapi juga sedikit. Okey, kita sapulah kan. Yes. So kita mesti sapu juga dekat sini. Alright, so tunggu dia panas sedikit. Kemudian? Yes, lepas tu kita kena jala. Okey. Saya ke? Are you sure? Alright. So bila nak jala pun nampak dia halus je. So kita tangan pun mesti laju. So kita buat macam ni. So dia mesti nipis. Dia saya suka macam ni sebab ini macam mak-mak kita punya. Yeah. So kita nak tebal. Ini pun nenek saya punya yang saya guna ni. Tak tukar pun yang lain. Sebab kalau zaman sekarang kan banyak orang guna yang dah instant tu kan. Betul. Tapi kalau macam ni sangat-sangat cantik. So kita tunggu. Sambil kita tunggu dan nak lipat roti jala kita ni, mungkin Aryani boleh kongsikanlah juga bagi mereka yang mengikuti perkembangan Instagram Aryani ni kan, apa lagi antara menu yang mungkin dikongsikan ataupun berapa lama tempahan yang perlu diambil untuk tempahan roti jala ni? So untuk roti jala ni, so kena tempah 3 hari sebelum. So untuk order boleh order untuk kari ayam, kari daging pun boleh kalau request. So boleh follow di Instagram Roti Jala by Aryani Adriana. Okey, Instagramnya Roti Jala by Aryani. Betul, Adriana. Sedap namanya. Okey. Sambil dah siap pun nak tunjuk lipat ni, kita lihat kari daging kita ni dah pun hampir siap. Kita boleh masukkan santan ke sekarang? Boleh. Okey, berapa lama masa yang diperlukan untuk kita tunggu santan mendidih? Okey, so kita tunggu sekejap sampai dalam mungkin 5 minit. Tengok dulu macam mana dah naik minyak semua, baru kita akan masukkan kentang pula lepas tu. Okey. So macam untuk kentang ni pun kita boleh microwavekan dia dulu, tak payah kita nak keras-keras kita masuk, nanti lagi lama kita masak, mungkin nanti lagi kering. So, masuk. Ini tips baru juga. Okey, tapi nak tanya juga Aryani, bagi penonton-penonton yang nak tahu ataupun nak order, boleh ikut tadi di Instagram Aryani. Roti Jala by Aryani Adriana. Okey, tapi nak tanya, kalau masak kari ni kebiasaannya awak menggunakan rempah yang digiling sendiri ke ataupun yang instan? Tak, yang instan saja, tapi yang penting adalah cara-cara. Method tu penting sebenarnya. Tak kisah kita guna rempah apa kadang-kadang, tapi kalau kita dah jumpa the best rempah, kita gunakan, tapi cara-cara tu yang penting. Hashtag dia method. Method yang penting. Okey, kita sebenarnya nak kongsikan sesuatu juga kepada penonton kita, cara pembuatan rempah kari yang mana mungkin anda tak tahu ataupun tak ada inspirasi bagaimana cara macam ni rupanya cara untuk membuat rempah kari ni. Terima kasih sekali lagi Aryani. Kita nak kongsikan bingkisan membuat rempah kari ini yang telah pun disediakan oleh rakan kami Ainul Fatihah. Silakan. Okey. Jika dahulu masakan kari digemari masyarakat Asia, namun kini perkembangan keunikan rempah ratus ini mula diterima masyarakat Eropah, China, Jepun dan pelbagai bangsa lain. Selain daripada rempah kari mudah dibeli dari pasaraya, ia juga mudah disediakan sendiri di rumah. Seperti Ahmad Edi Nur Ahmad Nordin mempelajari membuat rempah kari daripada ibu mertuanya. Dia membuat perniagaan ini sejak 2 tahun lalu selepas mengambil keputusan untuk berhenti kerja kerana minatnya yang mendalam dalam dunia perniagaan. Saya tengok mak mertua saya buat pun, saya mula saya terkejut. Terkejut pasal apa? Sebab saya tengok bahan-bahan dia semua, saya buat apa semua, tak ada pun daun kari. Bahan dia macam jintan manis, jintan putih, ketumbar, bunga lawang, lari hitam. Itu semua saya cari bahan-bahan dia semua. So bagi saya bahan dia tak susah cari, senang. Selepas bahan-bahan tadi dibasuh dengan bersih, langkah seterusnya mestilah ditapis dahulu sebelum dijemur. Lepas dah basuh apa semua, kita akan jemur. Macam saya jemur kat luar, kat matahari.
Sebab bukan tak boleh pakai oven, boleh. Tapi bila pakai oven, dah kira macam kita takut dia terbakar. So matahari paling best sebab kita nak keringkan dia. Kalau matahari terik, dalam masa 2 jam, 3 jam, settle. Tapi kalau matahari macam ada menung sikit, itu mungkin kadang ambil masa sampai 5 jam. Kemudian, bahan-bahan disangai sehingga mengeluarkan aroma. Pastikan ia tidak dipanaskan terlalu lama. Selepas itu, bahan-bahan tersebut dikisar sehingga menjadi halus. Cabaran adalah untuk memproses untuk kisar tu lah. Sebab kisar tu kita nak buat jadi serbuk. Okay, macam saya pakai blender. Bila pakai blender, ia makan masa yang banyak lama. Tak halus, blend lagi. Lepas tu tapis lagi, ada lebih, blend lagi. Dan lepas tu buat dia punya ibu lah. Orang panggil ibu garam masala. So daripada ibu dia tu, kita boleh bancur dengan beberapa bahan lain. Macam untuk kali ni bancur dengan serbuk kunyit dengan serbuk cili. Terus dapat satu serbuk kari. Beza antara rempah ayam, daging dengan ikan adalah bahan dia. Rempah kari ayam dengan daging, dia punya garam masala ada sama. Tapi beza dia cuma nanti serbuk cili dengan serbuk kunyit. Untuk daging, dia punya cili tu lebih sikit. Tetapi kalau kari ikan, garam masala tu, rempah dia lain sikit daripada yang daging dengan ayam. Permintaan tu bagi saya, alhamdulillah lah. Ramai sangat pun tak ada lagi lah. Tengok pada kapasiti apa saya boleh buat. Tapi setakat ni, walaupun marketing saya macam tu je, macam biasa je, boleh tahan lah bila sambutan dia. Setiap hari sebanyak 50 bungkus rempah kari dihasilkan untuk tempahan tempatan dan juga luar negara. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dan pastinya inilah dia variasi masakan kari kita pada hari ini dan mungkin ramai bagi-bagi yang terlepas nak mengetahui di mana nak mencari variasi masakan-masakan ini. Mungkin kita boleh mulakan kembali bersama dengan chef kita untuk green curry ni tadi ataupun kari hijau tadi, Chef Wan Mustafa Kamal. Silakan, Chef. Okey, boleh dapatkan di restoran Ruang Seri Bangi. Ruang Seri Bangi ini terletak di Sungai Ramal Dalam, berhampiran dengan stesen 7 Shah Alam. Okey. Maksudnya bukan sahaja ada green curry tapi ada pelbagai lagi variasi menu masakan? Kita restoran seafood. Antaranya yang lain yang bukan kari ada dibawa kat depan ni. Ada, kita combine di restoran tu kita buat Chinese food, Thai food dengan local food. Ada variasi lah kan. Antara yang dibawa hari ni soto. Macam ini sotong telur masin. Sotong apa ni udang. Sotong apa Karin? Udang butter. Sotong telur masin, udang butter. Ini ciang mai tom yum, ni ikan rempah rung seri. Rempah ni memang kita buat sendiri. Istimewa kan? Okey. Kita ni kalau tak usik-musik tak sah kan? Tapi tergelak tadi Cik Ahmad Tamizi melihat telatah kita. Tapi jangan risau, kita nak tahu juga di mana letaknya di Waris Resipi ni yang menjual kari kepala ikan. Okey, di Waris Resipi ni terletak di Persiaran Jubli Perak, Batu 3 Shah Alam. Lemak dia kilang gula CSR. Itu bila kalau sebut jalan lepas flyover? Tak. Jalan tu sibuk. Kilang gula tu seberang tu. Bersebelahan dengan stesen minyak Petron. Okey, boleh. Okey. Tapi saya nak mengajak semua membayangkan macam mana Cik Tamizi jadi kata, bayangkan dalam satu periuk 5 kepala ikan berbeza dimasukkan dalam satu periuk. Bayangkan rasa kuah tu macam mana? Kejap, bayangkan. Okey, sedap kan? Nampak sedap sekali. Selain daripada tu, kari kepala ikan ni dimakan dengan apa? Biasa customer makan dengan roti canai. Pasal pagi kita ada roti canai. Okey. Kari kepala ikan pukul 9 pagi dah ada. Hari-hari buka ke? Hari-hari hari Ahad saja cuti. Ahad je cuti. Okey. Dan kita juga nak tahu resepi istimewa iaitu ketam goreng kari, Farin. Ya, ketam goreng kari kita bersama dengan Captain's Kitchen. Raja Fatin, silakan. Okey, untuk dapatkan tempahan, catering dan juga menu-menu kita daripada Captain's Kitchen, boleh pergi ke IG dan Instagram kita Captain's Kitchen, DM je kat situ. Nanti jawab lah. Location semua ada kat situ. Okey, menarik sekali. Dan kita juga nak tahu, tadi jauh datang daripada Pahang, mi kari istimewa ini dan juga nasi berlaukkan kari ayam. Okey. Ketagih tu. Ketagih lagi, sila pergi. Pergi ke mana tu, Ikmi? Silakan. Okey, boleh Waze saja dekat dalam Waze, mi kari Ketagih. Lepas tu location kita dekat belah Petronas Batu 3 Sempang Sonsang Semantan. Di Temeloh, Pahang. Temeloh, Pahang. Okey. Agak-agaknya selain daripada 2 menu istimewa ni, apa lagi menu lain yang ada? Kita berasaskan kari, especially kari saja. Bihun kari ada. Lepas tu dua ni lah, mi kari dengan nasi kari ayam. Orang kata inilah yang killer, yang ketagih tu inilah mi kan? kari inilah. Kalau tengok nasi siap ada dengan ikan masin bulu ayam. Bulu ayam. Sedap.
Okey, itu tentang pot ketagi dan kita juga nak tanya kepada Aryani Adriana ni tentang keistimewaan roti jalanya. Okay. So, roti jala ni lah resepi nenek saya. So dia sangat-sangat lembut. Kalau makan tu boleh dengan kari yang pekat. Sebab kalau untuk roti jala kita kena makan kari yang pekat, dia tak boleh kari yang cair sebab dia kena tak boleh meresap. Nanti kan meleleh pula. So dia mesti bila kita ambil tu the kari stays dekat roti jala tu. Betul. Itu dia. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini dan seperti biasa kami akan kembali jam 12.30 hari esok dengan satu topik yang cukup menarik. Ibu yang dulu bukan ibu sekarang. Pandai nyanyi. Beza ibu dulu macam mana? Ibu dulu hantar anak pergi sekolah bagi rotan. Ibu sekarang kadang-kadang pergi ke sekolah tertinggal anak. Pun ada juga dalam kita sibuk. Ibu sekarang kadang-kadang kalau dimarah cikgu, kenapa cikgu tak basuhkan bekal anak? Jadi itu yang kita akan bincangkan esok. Baiklah, kita nak sama-sama tu nak menikmati hidangan yang disediakan ni dan mungkin anda boleh terus bersama kami esok di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum. Bye. Menyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, menyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.